Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia. Hari ini kembali menemui anda untuk siaran di hari Jumaat, hari yang penuh barakah. Bersama saya Rina dan juga Anim. Hari ini kita akan membawakan pelbagai pengisian menarik dan kami juga mengharapkan mudah-mudahan hari ini perjalanan ataupun perencanaan anda untuk lakukan apa sahaja dipermudah. Betul, kan hari Jumaat selalunya hari di hujung-hujung nak masuk ke hari Minggu ni macam-macam urusan yang akan disegerakan supaya hari Minggu tu dapat kita luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi kalau mungkin di MHI ini hari-hari akan menyaksikan kami, apa pun perkembangan insya-Allah kita akan bawakan seperti mana hari ini 1 jam padat dengan pengisian dan juga seperti biasa yang bagi selalu mengikuti kami di Facebook MHI TV3 anda akan tahu hari ini kita punya topik ialah soal wang iaitu salah satu segmen utama yang menjadikan perbelanjaan bagi jemaah haji ataupun duyuf rahman yang dijemput untuk tahun ini bagaimana untuk kita uruskan. Ini dia jemaah haji Malaysia yang sudah memasuki border pun kabarnya dah tutup. Seramai 1,755 jemaah haji yang telah pun berangkat. Ini antara artikel-artikel yang terbarulah yang kita bawakan kepada anda. Jadi hari ini kita nak cerita tentang macam mana kita nak uruskan keuangan sebelum nak pergi haji, semasa di sana dan lepas balik haji nanti ni. Ya, semuanya akan kita bincangkan sekejap saja lagi bersama dengan tetamu istimewa kita. Selain itu juga ni, pagi ni kita nak bawakan perkongsian inspirasi. Ini berkenaan dengan orang kata cinta dan kasih rindu seorang anak terhadap ibunya yang sanggup berulang-alik dari Melaka ke Kuala Lumpur untuk bekerja semata-mata untuk menjaga ibu tercinta. Nak Melaka KL tahu. Melaka KL tu kalau kita tengok dulu mungkin sejam setengah boleh, tapi sekarang tak ada. Tidak ya, dekat KL je kita dah stuck 40 minit 1 jam. Nak pergi lagi masuk highway ke Melaka mungkin kurang-kurang 2 jam, 2 jam setengah macam tu kalau kesesakan lalu lintas ataupun waktu-waktu yang agak peak ya. Jadi itulah yang dilalui oleh seorang anak ini demi nak bersama dengan ibunya, menjaga ibunya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, ketika ini sedang berlangsungnya pameran maritim dan aero angkasa Langkawi antarabangsa. Ini saya percaya akan menjadi tumpuan dunia juga ketika ini, dan kalau kita lihat waktu pembukaan itu memang cukup menakjubkan ya. Betul. Ini antara yang mendapat tontonan paling agak tinggi lah selain daripada tontonan Abang Askar ya. Ini antara yang mendapat tontonan tinggi kerana pembukaannya lebih daripada 70 pesawat maritim yang dipertontonkan untuk pameran udara untuk pembukaan yang mana ini merupakan satu ialah selepas beberapa tahun kan kita tidak ada 5 kali ini vibe dan juga suasananya sedikit berbeza dengan sambutan begitu ramai dan hari ini juga dikabarkan orang awam dah boleh masuk untuk melihat dan menyaksikan apalagi aktiviti maupun pameran yang ada di LIMA 2023. Baik, itu berkenaan dengan LIMA, tapi sebelum kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada hari ini, jom kita tinjau dulu keadaan cuaca pagi tadi. Ini sekitar daripada pukul 8 hingga 9.20 ini. Alhamdulillah cuaca nampaknya cerah kecuali di air keruh hujan sedikit pagi tadi sehingga jam 9.20 pagi. Kita ada bawa orang Melaka, nanti kita nak tanya betul ke Melaka tadi hujan ya. Hujan sedikit. Walaupun cuacanya elok tetapi keadaan suhunya juga agak tinggi, 31 darjah Celsius, 33 di Kangar. Tapi saya percayalah dalam keadaan cuaca panas yang melampau ini kita perlu sentiasa menjaga kesihatan diri betul, kita. Tepat sekali. Apapun perkongsian kita dah sampaikan kepada anda, tinggal anda nak menyaksikan bagaimana perancangan pada hari ini. Macam mana pun kita sentiasa update dengan cuaca semasa supaya perjalanan dipermudahkan insya-Allah. Okey, kita nak saksikan sedikit intro lah ataupun sedikit pengenalan bagi pasangan ini, ibu dan juga anak yang bakal kita bawakan di studio sebentar lagi. Tapi mungkin anda nak kenal dulu siapa agaknya Aini ni, siapa ibunya. Jom sama-sama kita saksikan perkongsian ini. Silakan. Okey. Salam. Kenapa? Dia buat comel pula. Kaulah segalanya untukku. Itulah ungkapan yang menjadi ingatan buat Nur Aini Baharudin yang ingin membalas jasa ibunya. Kehilangan bapa tercinta membuatkan keluarga ini hilang tempat bergantung. Bagi Aini, sudah 5 tahun menempuh perjalanan sejauh 266 km setiap hari dari Melaka menuju ke ibu negara untuk bekerja. Faktor kesihatan ibunya
menyebabkan dia berbuat sedemikian. Apatah lagi Aini menghadapi kekangan apabila sudah banyak kali memohon untuk bertukar tempat kerja tetapi masih belum diluluskan. Mungkin dia adalah pekerja contoh. Okey, nak gerak KL. Bismillahirrahmanirrahim. Rutin harian. Seawal jam 6 pagi, Aini mula bertolak dari rumah disaksikan ibu yang menemaninya sebelum bergerak. Tidak mengadu lelah sedikit pun, dia menganggap pengorbanan ini ibarat satu ibadah buatnya demi mengharungi liku kehidupan. Elok kerja baik. Balik tak? Tak hidup mak ke? Redha ilahi menjadi jaminan redanya kedua insan. Okey, itu dia sedikit pengenalan berkenaan dengan kisah inspirasi yang kami nak bawakan pagi ini. Sudah pun bersedia bersama kita. Yep. Sebenarnya ini dia kita nak perkenalkan Puan Amnah Yaakob, ibu kepada Cik Nur Aini Baharudin bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, apa khabar? Salam, sihat. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Nur Aini Baharudin lah, anaknya yang seperti mana anda dapat saksikan tadi perkongsiannya untuk yalah sama-sama kita kadang-kadang kita nak share rutin tu, tak sangka rutin kita sebenarnya dapat perhatian kan, mungkin apa yang dilalui dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita nak dapat tahu juga bagaimana sebenarnya cerita yang bukan orang lain tahulah bagaimana hubungan ibu dan anak ni. Ini mungkin nak kongsikan terlebih dahulu, rutin yang dikongsikan itu adalah rutin harian. Memang hari-hari yang dilalui, gerak daripada KL ke Melaka, Melaka ke KL tu. Betul. Saya dengan ibu, saya anak sulung. Okey. Seorang je perempuan. Okay. Jadi rutin harian tu kalau ikutkan sebelum ni saya bertugas di 2018 bermula bertugas di Kuala Lumpur lah. Okey. Dan sewaktu berpindah tu pada bulan April. Arwah ayah meninggal pada bulan waktu tu saya masih lagi ada ayah lah. Jadi ayah meninggal pada September 2018. Itu permulaannya untuk saya ulang alik daripada KL dengan Melaka sebab ibu mengalami fasa kemurungan lah sebab arwah ayah dah tak ada, jadi dia tak ada kawan untuk bergaduh. Selama ni dia boleh ada kawan bergaduh tu. Jadi ada lah kan kat rumah tu, kita nak cari pasal ke, kita nak bermanja ke, ada. Kita nampak tiba-tiba dia dah tak ada. Kita nampak dia senyap, dia banyak nak pergi kubur semua. Jadi kita pun macam sebagai seorang anak tu bila kita balik dia tak ceria. So bila dia tak ceria tu kita cuba jugalah bawa dia pergi Kuala Lumpur sebab waktu tu saya masih menyewa lagi lah dekat Kuala Lumpur. Jadi bila kita bawa, saya tengah bekerja, telefon tu saya rasa 20-30 kali berdering je. So kita macam macam mana ni? So akhirnya bila saya buat pertimbangan balik, dia selesa dengan rumah dia. Sebab rumah tu ada kenangan banyak. Jadi dia nak duduk dekat dalam rumah tu dalam keadaan bertenang. Jadi dekat situ permulaan rutin harian saya bermula. Okey. Sedar tak sedar dah 5 tahun Betul, sebenarnya berulang-alik dari Melaka ke Kuala Lumpur. Puan Amnah nak tanya juga, bila Aini ambil keputusan untuk pindah balik semula ke Melaka tinggal bersama Puan Amnah kan, risau tak apabila Aini setiap hari ulang-alik untuk pergi kerja sampai di Kuala Lumpur? Risau, makcik risau. Yalah, Aini ni perempuan kan. Balik kalau dia keluar tu kadang sampai pukul 12. Dia bergerak daripada tempat kerja tu. Tuhan sajalah yang tahu hati makcik kan. Betul. Anak perempuan. Bagaimana mungkin bila dah balik semula tinggal di Melaka, rasa tenang tak dapat duduk kat rumah sendiri yang memang rasa rindu sangat, ada banyak kenangan ni? Alhamdulillah lah. Memang lagi tak samalah duduk dengan rumah anak dengan rumah kita kan. Sebab kenangan tu baru. Anak tu ambil sebab makcik tinggal seorang. Anak semua dah dia mencari rezeki kan. Makcik faham. Yalah. Seorang perempuan kan. Ya. Aini dia perempuan. Yalah, kita kadang-kadang nak tahu juga kan bila tengok hubungan Aini dengan maknya yang yalah kita nampak hubungan dia ni satu kasih sayang yang susah kalau kita nak kata walaupun jarak tu tak dapat nak memisahkan. Aini ni orang dia macam mana, Cik? Kan? Gosip-gosip lah sikit, cerita-cerita. Mana tahu Cik nak cerita macam mana Aini seorang anak perempuan yang bagaimana karakter dia dekat rumah. Pada Cik Aini ni orang dia macam mana? Dia orang dia alhamdulillah
dia nyabar. Makcik cakap, demi kerja tak apalah, tak payahlah. Dia sanggup berpulang tu, makcik tak kasih. Memang dia naklah, mati-mati dia naklah ulang Dia balik. nak, dia kesian tengok ibu ni seorang-seorang. Macam mana pun makcik tak ada mengadulah yang lain-lain tu. Walau saudara dekat ke, dia orang buat hal dia lah. Kita boleh bergerak lagi, makcik. Memang dia balik tu, makcik tak tahu nak cakap apalah. Makcik bukan paksa dia balik. Tahu, dia mencari rezeki tu jauh. Kesian kakak, mak kakak. Itulah dia punya tu. Aini sendiri kan, inilah yang dikatakan pengorbanan seorang anak kan. Rasa walaupun penat, walaupun kadang-kadang kita rasa macam tak mampu dah setiap hari nak berulang-alik. Tapi bila kita nampak wajah ibu tu, rasa hilang semua tu. Bagaimana Aini sanggup lalui sedar tak sedar dah 5 tahun? Ya. Betul, kadang-kadang macam kita nak cakap ni, saya dah janji kat diri saya, aku takkan nangis untuk cerita apa yang aku lalui. Sebab orang tak nak tahu susah kita. Tapi kalau tanya balik kekuatan tu, saya sendiri pun lemah. Kalau orang tanya pengorbanan seorang anak pada ibu, sebenarnya tak. Pada saya pengorbanan seorang ibu pada anak. Sebab pagi tu dia bangun. Yang buat jadi kekuatan sebab kadang-kadang saya dah penat balik kerja macam dia cakap lah 2018 sampai 2020 kerja saya waktu tu memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Ada waktu saya kena bertugas 24 jam. So waktu tu saya kena keep call dia, mak makan belum, semua everything. So saya akan sampai rumah dalam pukul 12 kebiasaannya. So apa yang jadi kekuatan sebab makcik ni lah yang bangun pagi. So dia macam, kak kerja. Betul, kita pun macam penat-penat. Tapi sebab apa? Yang terdetik bila kita sedar dia tengah semayang tau. Nah, dia akan bangun. Memang dia punya rutin 3.30 saya macam dah boleh hafal. Dia akan bangun, dia akan semayang sunat, dia buat semayang tahajud semua tu. Sebab semata-mata dia nak doa supaya saya boleh pindah. Tapi tak dapat juga. So kita ni dalam keadaan yang macam penat macam mana pun, dia macam mana? Kadang-kadang kita tengok filem, hati macam terdetik sebab tengok orang kat atas tikar semayang kat ni. Kita tengok ibu kita, dia tengah kat atas sejadah tu menangis, meminta. Sebab saya tak nampak doa dia. Dalam diam dia mendoakan supaya saya selamat untuk perjalanan tu. Itu satu. Yang kedua, kak nak minum air apa? So kita tengah siap-siap ni, kita memang tak fikir apa. So dia pergi dapur, dia kacau air. Sebenarnya patutnya itu adalah tanggungjawab saya, tapi saya tak mampu nak kena buat breakfast untuk dia pagi-pagi semua, memang tak mampu. Sebab kita just fikir saya tak ada life. Saya balik pun pukul 12 malam sampai. So memang tak ada kehidupan pun. Bangun pukul 3.30, pukul 4 saya ada masa tidur 3 ke 4 jam. So saya akan bersiap. So dia siapkan air, hanya segelas pun okey, dan ada sekeping biskut, apa je yang ada tu dia ambil. So akan ada conversation antara saya dengan dia selama setengah jam sebelum saya bergerak pukul 5 tu. So apa je yang dia nak cerita, apa yang dia nak luah, itulah masanya, itu momennya sampai. Dan yang paling penting dia tak hantar saya macam boleh tengok kat depan video tadi, sampai saya dah naik kereta pun ada sampai kat tepi pintu pun dia dah pegang, ibarat macam mak berat hati ke nak lepaskan akak kerja ni. Cakap jauh dekat sudut hati dia, kita tahu dia risau apalah perjalanan anak aku ni semua kan. Itu yang jadi sumber kekuatan pagi tu kan. Orang kata bangun pagi punca rezeki kan. Ini dengan berkat doa mak, memang kat situ saya rasa kekuatan, keberkatan daripada situ. Itu je kekuatan dia. Dan inilah sebenarnya fasa untuk kita ni berbakti kepada mak kita yang ni kan. Untuk yang mungkin tak mengetahui, kalau boleh diceritakan kan, kondisi mak pun tak berapa nak sihat. Macam penglihatannya pun ada ni, tak berapa nampak sangat dia. Macam mana? Start 2020, dia tak suka nak mengadu. Macam dia cakap, dia tak suka bercakap. Sebab tu kita mak ayah, kita nampak anak kita punya perubahan. So saya merasakan, sebab saya anak sulung. Sebelum ni saya memang, kalau kata saya memang anak ayah. Bila arwah ayah tak ada, di situlah permulaan cinta kami bermula. So selalu cinta, orang cinta suami isteri, semua dia orang suka mengagungkan. So dekat situ sebenarnya saya dan mak saya mula bercinta sebab saya dah kena faham dia. Dia kehilangan, macam mana saya nak adapt perangai dia yang kemurungan, dia hilang ayah, nak faham apa yang dia rasa sebab dia tak pernah nak meluah. So apa yang berlaku, rutin harian dia berubah. Dia ada
cerita yang dia suka tahu. Wanita hari ni pun dia ada tengok semua setiap hari sebab TV adalah kawan baik dia. Saya start perasan bila dia tak tengok cerita-cerita tu. So saya macam kenapa tak tengok? Contoh macam banyaklah cerita-cerita macam gerak khas. Ada cerita-cerita yang dia minat nak tengok, tak tengok. Lepas tu so saya tanya, mak cerita ni mak tak tengok ke? Dia cakap lupa. Tapi hakikatnya sebenarnya dia tak nampak jam. Dia tak nampak TV tu. Dia tak mention yang dia tak nampak pelihatan sampai satu momen dia jatuh tersungkur. Sebab rumah saya antara rumah tengah nak ke belakang tu ada tangga. So dia terjatuh. Dia cakap tak perasan pula ada tangga. Saya cakap tangga tu dah memang ada. So saya ambil inisiatif, saya bawa pergi jumpa doktor. So waktu tu pelihatan dia 85-80. Bermaksud dia memang tak nampak. So dekat situlah saya mula cuba bawa dia untuk rawatan. Tu tadi yang ada kita tunjukkan tu, dia baru buat proses mata untuk sebelah. So sekarang ni lagi sebelah pada 19 hari bulan 6. Okey. Macam mana kenapa tak nak bagi tahu Aini? Takut Aini susah hati ya. Ya. Yelah, sebab bila kita kehilangan orang yang dah berapa tahun kan yang kita bersama-sama, arwah suaminya, tapi dalam masa yang sama kehilangan seorang ayah tempat bergantung juga. Fasa ini sebenarnya kedua-duanya ada cabarannya sendiri untuk melayani perasaan itu. Cik, bila kalau mungkin nak dikongsikan juga dengan kita kan, rasa yang sebenarnya ialah hari-hari Aini ni mesti dalam doanya. Apa yang selalu dititipkan? Doa bagaimana yang selalu Cik doakan semasa sujud, semasa minta pada Allah tu, apa yang Cik doakan untuk Aini ni hari-hari? Mungkin Cik nak kongsikan juga dengan kita. Yalah makcik doakan, ya Allah, makcik cakap selamatkanlah anak makcik. Memang hari-hari makcik doakan anak makcik. Dia keluar je rumah pagi, memang tak lepas lah. Walaupun makcik ni tinggal seorang. Makcik doakan, ya Allah selamatkan perjalanan makcik. Tuan orang ini pergi dan balik. Kadang makcik pesan, kakak tak payah balik, nak penat hari-hari. Balik hari-hari dia balik. Makcik tak cakap apalah. Tapi dia kuatkan semangat dia balik. Kadang dia balik pun tak bagi tahu makcik. Kadang dia tidur kat pejabat tempat dia kerja, dia kata, yalah, ibu kan. Anak lelaki lain, anak perempuan lain. Pasal jauh. Tu yang makcik risau. Kalau lelaki pun rasa tak tahan macam tu berulang-ulang. Yalah, kalau lelaki pun mungkin dia ralat juga kan nak lepaskan anak kan. Macam mana pun anak. Lagilah perempuan satu malam pergi dan balik. Kita bekerja. Lepas tu kita juga mengharungi orang kata perjalanan yang jauh tu. Kadang-kadang kerjanya satu tekanan kan. Diri kita pun sendiri ada masalahnya. Bagaimana sendiri Ani melihat kekuatan Aini ni untuk bangkit, lupakan tekanan tu untuk fikir semuanya dilakukan kerana Allah, kerana ibu. Sebenarnya benda ni proses sebenarnya. Kita pun sebagai manusia biasa dia je up and down dia tahu. Tapi daripada proses tu saya belajar, saya tak akan bawa apa masalah yang jadi dekat pejabat balik rumah. Saya akan pastikan mak saya balik tengok saya nampak macam tak bermasalahnya anak aku ni something. Tapi kat office tu dah macam malapetaka, macam-macam dah ada. So saya akan, sebelum saya bergerak daripada KL, saya tak boleh nak pastikan jadual sebab masa kadang-kadang kita overtime ada semua-semua kan. Saya akan pastikan masa saya dekat dalam kereta selama 15 ke 30 minit tu hanya untuk bercakap dengan diri sendiri. Kalau aku tak kuat, kalau aku tak bertahan, sebab sebenarnya ramai jugalah macam ada orang cakap tak pernah aksiden ke, macam mendoakan sesuatu malapetaka pula kan. Tak pernah aksiden ke, tak pernah microslip ke, macam mana something. Kiranya satu doa yang saya rasa macam, cuba kau bayang kalau aku aksiden,
aku ni jaga mak aku. Siapa yang nak jaga mak aku? So, kita setiap hari sebelum kita nak gerak balik tu, macam setiap pagi, saya akan pegang steering. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau selamatkan perjalanan aku pergi dan balik sepanjang tempoh aku bekerja dalam satu hari ni. Setiap hari doa tu memang tak pernah luputlah daripada saya punya mulut, sebab saya berharap supaya saya pergi dan balik dalam keadaan selamat. Macam tu juga bila saya habis kerja, macam mana stres pun, saya akan cakap dengan diri saya sendiri balik, aku kena pastikan aku selamat sampai dekat rumah supaya hari esok mak masih lagi bersama aku. Kita tak fikir diri kita tahu, sebab kita fikir makcik ni nak bergantung dengan aku. Kalau aku sendiri lemah, macam mana dia nak kuat? Sebenarnya kami saling bergantungan lah. Dia support saya dan saya support dia. Sebab tu kalau lah macam harian Metro hari tu, sebenarnya secara jujur bukanlah pengorbanan seorang anak terhadap ibu sebenarnya. Pengorbanan seorang ibu macam mana dia support anak dia sebenarnya tak terlalu kuat lah. Dia lagi banyak liku dan dia support kepada saya untuk meneruskan perjalanan tu pada saya lah. Kami di Malaysia hari ini doakan yang baik-baik saja untuk Aini dan juga untuk Cik Amna sendiri ya. Sebab kita melihat bahawa orang mungkin tak tahu apa yang dilalui dua beranak ini, tetapi hakikatnya kerana kasih sayang, kerana tanggungjawab seorang anak itu pada ibunya membuatkan Aini kuat untuk terus melupakan perjalanan itu satu perkara ataupun halangan yang jauh lah. Tetapi sebaliknya kerana kasih sayang seorang ibu ni jugalah segalanya dipermudah. InsyaAllah. Aini nak peluk mak. Ya. Boleh. Dari tadi nak peluk mak rasanya. Takut untuk... Jadi tak nak nangis. Itulah. Kenapa tak nak nangis lah. pun. Kita pun sebenarnya tak nak nangis rancangnya ni. Allahu Kita kan nak menginspirasi. Kita nak bagi inspirasi ke orang je sebenarnya. Tak apa. Kita doa yang baik-baik saja. Nur Aini Baharudin dan juga Puan Amnah bersama dengan kita hari ini. Bukan kerana apa, kerana cinta, kerana kasih dan pengorbanan itu sebenarnya bukan datang daripada seorang. Kedua-duanya ada cinta yang bertaut selepas kehilangan seorang yang disayangi. InsyaAllah kita doakan yang terbaik ya. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan juga perjalanan. Ramai-ramai hari ini yang tengok doakan perjalanan Aini setiap hari dipermudahkan. Kerana inilah kasihnya anak kepada seorang ibu. InsyaAllah. Baik. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bawakan topik istimewa dalam Soal Ruang. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih. Kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk segmen Soal Wang. Setiap Jumaat kita akan bawakan dan sesuai sangat dengan musim haji ini, kita nak cerita tentang persiapan kewangan jemaah haji. Duyufur Rahman, alhamdulillah anda telah pun dijemput pada tahun ini. Tahniah diucapkan bagi mereka yang telah pun dapat kesempatan ini, dan sambil-sambil tu mungkin perkongsian ini amat berguna bagi mereka yang sedang berkira-kira bagaimana sebelum, selepas dan juga semasa keadaan berada di sana. Terutama sekali kita tahu setiap tahun meningkat kosnya dari segi kos pengangkutan, kos yang dikenakan oleh kerajaan Arab Saudi mungkin, ataupun kos-kos lain termasuklah dengan pergerakan pertukaran nilai mata wang kita, negara kita. Jadi kesemua itu perlulah diambil kira dan tidak boleh bergantung 100% kepada subsidi dan bantuan. Saya kira itu bukan perancangan yang terbaik, lebih-lebih lagi keadaan sekarang ini. Jadi kita ingin ada hasrat sikitlah nak bertanyakan kepada seorang penasihat syariah yang akan berkongsi buah fikirannya, iaitu Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Kita tahu ini merupakan satu kewajipan bagi yang berkemampuan, dan bila kita cerita tentang kemampuan tu termasuklah keuangannya. Jadi macam mana lunas Islam yang perlu kita fahami tentang kemampuan seseorang itu untuk mengerjakan haji ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua. Terima kasih Nim dan pada semua penonton. Jadi sebagaimana dia disebutkan tadi bahawa kewajipan haji ini adalah kepada mereka yang berkemampuan.
yang mana Allah SWT sebutkan ilahi man istata'a ilaihi sabila, iaitu bagi siapa yang ada kemampuan dari sudut keuangan, dari sudut keamanan, dari sudut perjalanan dan juga kesihatan, ya. Jadi bagi mereka yang sudah pun mendaftar dan sudah pun mendapat tempat dan kuota daripada tabung haji khususnya, ataupun daripada mana-mana pihak swasta yang betul-betul ya, betul-betul tu kena tekankan betul, ya, sebab ada kalanya yang furada ni dia belum pasti. Betul. Jadi jangan terlalu mudah percaya kepada mana yang boleh menawarkan furada, ya. Betul. Jadi kena dapatkan yang ada dalam senarai tabung haji lah. Jadi bagi mereka yang telah pendapat, saya telah difahamkan bahawa telah pun ada pengklasifikasian kepada jemaah haji tabung haji ini kepada 3. Okey. Yang T20, yang M40 dan B40. Yang kelas B40 kena bayar dalam 10,000. Yang kemudian M40 ada kena bayar dalam 15 ke 16,000 dan kemudian 30,000 bagi mereka yang T20. Jadi bersyukurlah bagi sesiapa yang telah pun mendapat subsidi yang lebih itu. Betul. Tetapi banyak lagi yang perlu kita lakukan. Saya nak kongsikan pada hari ini kalau sempat. Yang pertama sekali, pastikan wang yang kita bayar untuk pergi haji tersebut wang yang halal. Sumbernya kan? Betul. Kerana dia telah disebutkan dalam hadis, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik yang tidak akan terima kecuali yang baik. Mungkin kita boleh pergi haji, boleh dapat gelaran haji dan hajah, tapi kerana wang kita pada sumber yang tak betul, maka tiada keberkatan dan tiada kemabruran dalam haji dan ibadah-ibadah wajib itu. Baik, yang seterusnya juga perlu kita fahami bahawa apa yang termasuk di dalam package yang ditawarkan oleh tabung haji. Betul. Makan, sarapan, makan malam, makan petang, ya, supaya kita betul-betul boleh tahu mana yang ekstra yang perlu kita bawa duit. Sebab kita tak mahu kita bawa duit terlebih sangat. Nanti kita bercampur dengan sangat ramai orang, sama ada sewaktu kita mengerjakan manasik, tawaf dan semua, ataupun kita di hotel bersama dengan jemaah lain juga, hilang duit, salah letak dan macam-macam. Jadi kita tak boleh nak bawa terlalu banyak duit dan terlalu sedikit yang mungkin tak cukup. Tak cukup, ya. Maka sebab tu kita kena tahu, jadi jangan ambil sambil lewa, kena tahu dalam package tu, tanya kepada pihak yang berkenaan apa yang termasuk. Maka jadi kita kena buat bajet, kena fikirkan. Kalau kita tak berapa reti, mintalah anak-anak yang lebih boleh berikan pandangan. Mungkin ayah, mungkin yang ini makan sarapan dah settle. Lepas tu ayah nak buat apa? Pergi mana? Jadi ramai jemaah kita dia main apa nama tu secara kebetulan. Bila dah sampai sana, nanti saya fikirlah nak pergi mana kan. Jadi kita kena tahu kemudian hotel yang kita dapat ni di mana. Sebab ada orang duduk hotel yang mungkin jauh. Kan. Jadi bas disediakan tapi dia mungkin tak puas hati. Naik bas mungkin pada waktu yang dia tak prefer. Dia nak pergi tahajud di Masjidil Haram. So dia nak pergi sendiri. Kena ada kenderaan lain, kena ada kos. Ya. Jadi maka sebab tu dia kena buat perancangan. Kalau sebelum ni mungkin tak berapa sangat sebab duit kita tukaran dengan Saudi Riyal adalah duit kita lagi bagus. Betul. Sekarang ni duit kita dah lebih rendah daripada Saudi Riyal. Sekarang ni baru-baru ni pun saya baru je balik daripada sana, memang sangat mahal bila kita convert lah, bila kita tukarkan kewangan kita. Macam tadi contohnya, perkara-perkara yang perlu kita tahu. Contohnya apa yang termasuk dalam package. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya, apa ya Anim package yang ataupun perkara-perkara yang perlu kita tanya kepada agensi, terutama sekali anda buat itinerary. Saya kira bila dah buat itinerary, kita nampak tahu pagi kita akan buat apa, tengah hari kita akan buat apa. Jadi kat situ kita boleh selitkan kos-kos yang tertentu. Terutama sekali lokasi hotel macam tadi dikabarkan oleh doktor. Doktor, kita nak tanya juga, macam sekarang ni adalah fasa ada di antara kita yang bukan sahaja mengetahui tentang apa yang package dimasukkan oleh agensi, tetapi terlalu bergantung 100% agensi untuk meletakkan segalanya, menyesuaikan dia dalam keadaan itu dan fokusnya adalah untuk beribadah sahaja. Kan mindset itu selalu kebanyakan jemaah ada untuk ialah musim haji dan mungkin menunaikan perkara-perkara yang sepatutnya. Apa yang sebenarnya perkara-perkara lain yang sering kali terlupa? Baik, antara yang terlupa, kadang-kadang kita tak beritahu kepada muasasah ataupun kepada yang mutawif itu. Kita
kita nak ambil haji apa. So dia ada haji qiran, ada haji tamattu', jadi ifrad. Jadi yang mana satu kita nak ambil? Biasanya orang ambil tamattu'. Bila ambil haji tamattu', kita kena bayar dam. Kita kena ada duit tambahan untuk bayar membeli menyembelih barang binatang sembelihan lah untuk sebagai dam. Jadi kita kena ada duit tu. Jangan tak ada duit tu. Jadi yang kedua, kadang-kadang kita tak aware bahawa beg tak disediakan ke, kain ihram tidak disediakan ke. Jadi kadang-kadang ada package yang masuk sekali. Jadi kalau kain ihram, berapa kain ihram kita nak? Kan? Jadi kalau tengoklah, kalau kita buat ifrad mungkin mesti ada 2 set lah. Tapi kalau tamattu' saja mungkin 1 set sudah cukup. Sebab apa? Sebab dia tak lama sangat. Kalau ifrad lama. Lama. Jadi kemudian sebab kain ihram tu adalah tebal. Jadi nak bawa balik pun berat. Dan nak jadi tuala pun boleh. Tapi sekarang ni dia akan ada pembaziran kat situ lah. Kita nak elakkanlah pembaziran. Kita bawa sampai 3 set ke. Tak perlu. Kita tengok jenis apa yang kita ambil. Kalau kita ambil tamattu', satu sudah mencukupi bagi lelaki lah. Baik juga sebagaimana yang ditanyakan tadi, benda lain yang mungkin tak diambil perhatian adalah kadar wang tukaran asing. Jadi kebanyakan mungkin kita tukar duit, kita tukar ke airport. Oh, ini satu kesilapan. Kita kena rancang. Kalau tukar ke airport adalah harga yang paling tak apa-apa, tak kompetitif. Betul, sangat-sangat betul. Mungkin sama-sama kita boleh tunjukkan juga pertukaran wang ringgit ke SAR untuk kita sama-sama berkongsi kepada anda yang bakal pergi ke sana. Cuba buat perancangan lebih awal dan saya membuat keputusan apabila kira-kira, tak tahulah, mungkin doktor boleh betulkan saya, tukar di mana-mana, mungkin sedikit ini dia kata kadar pertukaran wang asing. Kalau kita tengok satu Saudi Rial ataupun SAR bersamaan dengan RM1.24 ringgit Malaysia. Ini pertukaran sekarang ni. Jadi kalau anda mungkin apa yang saya lakukan adalah saya aktifkan kad bank saya. Sebab rate di bank saya kira adalah paling rendah dan paling menjimatkan berbanding dengan rate kita pergi ke money changer ataupun pertukaran wang. Apa pendapat doktor? Baik, jadi yang itu memang kita perlukan kajian sebab ada contohnya kalau kita memang ada duit di bank Rajhi kat Malaysia ni, maka dekat sana lebih murah. Jadi kalau kita bank tempatan, kita boleh cucuk kat sana tak, itu kena dapatkan maklumat dan berapa kadar tukaran. Itu yang pertama, jenis yang boleh. Yang kedua, perlu kita faham juga bila mana kita nak tukar duit, perlukah kita tukar duit semuanya kepada Saudi Rial? Kan, Jadi kalau kita bawa balik, kemudian kita nak balik, ada lebihan, Saudi Rial tu mungkin tak berapa. Betul. Lagi bila dah anda pecahkan kepada duit kecil, sukar untuk anda tukarkan semula kepada nilai ringgit kita. Betul. Maka sebab itu kena fikirkan, kena bincang nak tukar kepada Singapore dollar tak? Lebih mudah, lebih baik. Betul. Ataupun kepada US dollar. Sebab US dollar kalau kita tukar di Malaysia dalam US dollar, kita bawa dekat sana, money exchanger kat sana senang terima. Jadi kena dapatkan dengan mutawif ataupun pihak organisasi, minta nasihat. Kalau tukar kat money exchanger sana lebih baik ke pakai bank tadi lebih baik? Saya pun tidak ada maklumat terkini. Tapi benda ni biasanya ada kajian dan mereka mesti ada maklumat. Mereka pun ada orang dekat sana, mereka boleh tolong cek semak dan seumpamanya, khususnya tabung haji lah. Jadi itu adalah perkara yang perlu disemak. Dan kemudian satu lagi yang mungkin orang terlupa adalah perbelanjaan iaitulah hutang-hutang. Yang sebelum kita nak berangkat ni, yang di sini ni perlu diselesaikan segera. Betul. Jadi bukan hutang semua hutang. Ini hutang yang tertunggak. Hutang yang tertunggak dengan orang-orang individu. Ini mungkin sebahagian sensitif. Individu yang menjadi keutamaan individu dulu. Yang patutnya kita bayar bulan lepas tak bayar lagi. Sebab kalau ikut daripada perbincangan para alim ulama, orang yang berhutang yang sudah tertunggak nak pergi haji kena minta izin kepada orang yang pemberi hutang tu. Pemihutang. Jadi kena minta izin dia dulu. Kalau kita tak mau bayar, belum nak bayar lagi. Sebab kita dah dahulukan pergi haji untuk duit tu daripada bayar hutang dia. Sebab sebenarnya hutang tu
lebih penting, khususnya hutang yang dinamakan aidainul hal, hutang yang sudah tertunggak. Sebabnya Nabi SAW ada menyatakan arwahul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Roh orang beriman yang mati akan tergantung selagi mana hutangnya belum diselesaikan. Allah. Jadi kalau kita seseorang itu pergi haji, malah meninggal di tanah haram sekalipun, tetap akan bermasalah roh dia kerana hutang dia yang sudah tertunggak belum dibayar. Jadi kena uruskan pada pusaka dia dahulu, nanti lambat. Betul. Lambat sebab tu hutang yang tertunggak. Kalau hutang bank, hutang ni itu tak apalah sebab dia structured. Ada ansuran. Tapi hutang yang sudah tertunggak kepada individu. Itu ya, ingat ya, terutama sekali lah bagi kita yang kadang-kadang tak perasan ni, itu bagusnya kadang-kadang berkongsi dengan WhatsApp group sebelah. Kat sini bagusnya bila kita cerita panjang-panjang yang kita nak pergi haji ni kan, mungkin ada yang memberi respon, elok kalau mungkin selesaikan perkara ini, perkara itu. Kat sini ada dia punya kebaikannya di sini. Okey, kita bercerita pula bila semasa berada di sana. Perkara-perkara yang boleh kita jimatkan, kita nak jimatkan sangat. Okay, ada setengah yang mungkin bawa bekalan daripada Malaysia, tapi kita nak kira pula berat beg yang perlu kita check in nanti kan, mungkin akan bertambah berat, bertambah pula kosnya untuk bagasi. Jadi pendapat doktor sendiri untuk kita menjimatkan kos semasa berada di sana. Baik, saya rasa tidak lain tak bukan bila kita dah tahu package tu termasuk makan apa yang utama. Jadi kita kena committed kepada perjalanan untuk ibadat. Jangan kita jadikan pesta makan kat sana. Satu. Betul. Yang keduanya, biasanya kita akan ada expectation daripada orang di tanah air untuk kita beli souvenir. Jadi macam-macam lah. Kita pergi ke pasar sini, beli tu, beli ni, beli tu, beli ni kan. Jadi yang itu jangan ikut nafsu lah. Kan? Jadi nanti semua pakat nak beli sebab semuanya barang Mekah. Kena ingat tuan-tuan, saya bukan nak kata apa. Barang di Mekah tu kan buatan Cina. Dia bawa masuk pada Cina, barang yang Cina. Kadang-kadang kan doktor kita ada mindset sampai sini tak tahu bila lagi sampai. Kan selalu dia ada mindset macam tu. Barang-barang tu barang Cina, boleh beli dekat Shopee, boleh beli. Kan? Betul. Cuma dijual betul. di tanah haram saja. So jadi kalau betul-betul nak yang pure yang sana, beli apa nama buah-buahan dia tu. Kadang pun buah-buahan dia pun peluang negara. Yalah, bukan daripada petani juga situ kan. So jadi jangan terlampau taksub ini barang Mekah, ini tasbih Mekah. Dan tasbih tu mungkin daripada Malaysia dia bawa masuk ke sana. So jadi jangan taksub sangat nak beli kena banyak sangat, tak perlu. Jadi kita kena faham dalam keadaan begitu. Jadi satu lagi yang saya nak kongsi juga, yang ini bagi siapa yang mampu, jangan semua buat tau. Okey. Ini satu tip yang luar biasa ni. Okey, baiklah. Dengarkan. Bagi siapa yang ada kemampuan di Malaysia ni, dia rasa dia nak pergi dekat sana sambil-sambil boleh buat duit. Okey. Yang ini ada maklumat daripada rakan-rakan saya yang biasa pergi balik Mekah dan sebagainya. Emas yang kita bawa dari Malaysia, kalau kita nak jual dekat sana, kita boleh jual dengan sangat mahal. Jadi kalau siapa yang mampu... Saya baru tahu sebab saya tengok kedai-kedai emas di tepi-tepi tu banyak sebenarnya. Ya, sebab dia orang sangat suka emas Malaysia. Jadi kalau kita beli, tak kira lah gelang ke ataupun emas wafer. Tapi ada details yang diperlukan daripada Malaysia, contoh macam surat... kita bawa apa saja. Semua maknanya dulu. Betul. Surat tu. Lepas tu, biasanya yang saya dengar dapat kalau daripada harga pasaran, dia sanggup beli lebih daripada 10 ke 20% daripada harga pasaran. Okey. So jadi boleh buat duit tau. Tapi bagi yang mampu. Jangan semua buat nanti salah ni. Jangan pula menggunakan ini sebagai... yelah, kadang-kadang kita tak nak... Macam mana pun kita berbalik kepada perancangan kewangan anda, bukan menjual untuk anda lakukan perkara lain. Cuma bukan semua kedai emas. Kena survey dulu. Kena cari, tanya kedai ni, tanya kedai ni, tanya kedai ni. Sebab Arab memang dia sangat suka emas Malaysia. Kalau masa di Jordan, kalau masa saya di Dubai, mereka sangat suka beli emas Malaysia sebab khususnya emas Malaysia yang 999. Okey. Jadi bagi yang mereka mampu dan ada perancangan untuk anda bertukar dan sebagainya, ini mungkin salah satu mediumnya untuk mendapat lebih kan daripada 10-20% lebih daripada nilai asal. Okey. Dan selain daripada itu, jemaah haji juga akan mungkin terikat dengan segala atur cara dan juga rutin yang diletakkan oleh pihak agensi. Jadi bagaimana sebenarnya kesesuaian itu untuk kita sama-sama mengingatkan diri sendiri dalam sektor kewangan juga perlu kita fahami ada perkara yang kita perlu keluarkan duit sendiri, ada perkara yang mungkin boleh berkongsi dengan para jemaah. Contohnya mungkin kalau nak merasakan sesuatu, contoh yang tengah trend nasi unta di sana kan, perkongsian ke apa yang antara perkara-perkara lain selain daripada makanan lah
yang boleh dikongsikan supaya kos tu mungkin akan dapat direndahkan juga dalam betul. kalangan Saya jemaah. setuju. Maknanya dari sudut makanan kita kena faham orang di negara Arab dia punya satu hidangan dia boleh makan 2 orang. Portion dia besar. Kalau kita Malaysia punya makan 2 orang. Janganlah saya nak satu, dia satu, dia satu. Memang membazir nanti. So cukup satu, kita kongsi 2 orang. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang keduanya dari sudut kenderaan. Kalau tadi ada kata kita nak pergi ke Masjidil Haram, bukan waktu bas. So jadi kita jumpa kawan-kawan yang lain, kita boleh ambil satu teksi ke, kita kongsi semua sekali. Bagi ramai supaya jangan kita pergi seorang berdua saja. Rugilah. Kalau kita pergi 4 orang, kalau 5 orang ada kecil sikit, so kita boleh bahagi-bahagikan, maka dia akan lebih menjimatkan. Ya, betul. Yang ketiga, jaga barang-barang kita jangan hilang. Jadi hilang selipar, hilang kasut memang biasa. Jadi tak perlulah nak pakai kasut yang canggih-canggih, brand yang canggih-canggih kan. Yang penting selesa. Pakai selipar Jepun yang cukup. biasa sahaja dah cukup, dah memadai kat sana. Kadang-kadang sebab nanti nak kena beli lagi tau. Campur juga satu lagi, kalau boleh cari sebelum kalian pergi beg yang kecil yang boleh buka. Kecil, dia boleh lipat, kalau kosong tu dia kecil. Maknanya sampai dia boleh buka. kecilkan beg. Sebab saya nampak ramai jemaah kita habis duit beli beg. Sebab dia pergi shopping sana. Oh, dah beg tak cukup, pergi beli beg sana. Harga beg sana bukannya murah. Betul. Satu beg tu dah 10 SAR dah. Maknanya berapa? RM11, RM12 juga duit kita, doktor ya. So jadi beg yang boleh lipat tu kan, kita boleh pakai, lipat gulung-gulung, pakai beg tu sahaja. Jadi itu walaupun kecil tapi besar nilai dia. Doktor, satu lagi yang mahal kat sana ialah harga ubat. Jadi ubat-ubatan kat sana, contohnya yang ubat sakit tekak, kalau saya sebut jenama ini anda pasti tahu. Ubat sakit tekak saya beli kat sana RM70. Ya, RM70 kalau kita convertkan kepada duit kita. Sama dengan ubat batuk. Ubat batuk di sana pun betul, RM50 juga. Panadol. Jadi ubat-ubatan sangat mahal di sana. Betul, sama. Okay, di negara betul. Arab memang mahal ubat. Jadi bawalah apa-apa sakit kepala punya ubat ke, sapu-sapu ke. Bawa sendiri di Malaysia. Okey, sedikit secara ringkas dan padatnya nasihat doktor kepada bakal jemaah haji kita. Silakan doktor. Ya, jadi alhamdulillah tahniah kepada semua yang dapat tawaran. Jadi kita harap semuanya smooth, lancar sampailah tarikh pergi dalam keadaan sihat walafiat dan boleh beribadat, dan jangan jadikan ia sebagai satu pesta yang selain daripada ibadat, yang lain-lain itu jadikan sampingan. Dan Islam dan Allah SWT tidak melarang kita berjual beli pada waktu di sana, tetapi itu adalah secondary dan bukan utama. Allah SWT sebut kena jadikan ia selepas kita siap ibadat-ibadat yang tahu keutamaan kita. Dan wajib-wajib itu semua dah siap, wajib haji dah siap, barulah kita fikirkan benda-benda yang lain. Jadi saya rasa itulah sahaja. Mungkin semoga mendapat haji yang mabrur, sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur insya-Allah. Amin, insya-Allah. Tahniah sekali lagi kita ucapkan juga kepada mereka. Okey, jom kita tengok bagi mereka yang nak mungkinlah ada niat lepas doktor dah kongsikan emas kat sana, harga dia tinggi. Jom kita tengok harga emas semasa yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ini dia harga emas per gram 916 untuk 22 karat ni RM303.38. 999 punya emas RM330.87. Jadi kat sini dah boleh convert siap-siap ke duit SAR tadi. Satu Saudi Riyal bersama dengan RM1.24 kan. Jadi anda boleh convert siap-siap untuk anda mengetahui harga emas. Okey, ini dia 5 kaunter paling aktif untuk pengetahuan anda bagi mereka yang terlibat dalam perlaburan dan sebagainya. Ini yang kita nak kongsikan tentang jumlah semasa setakat 26 Mei 2023. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, penasihat syariah bersama dengan kita pada hari ini, berkongsi tentang persiapan kewangan jemaah haji. Bakal jemaah haji, tahniah syabas diucapkan kepada anda yang telah pun mendapat jemputan. Kita harapkan yang terbaik. Jangan lupa manfaat ini dikongsikan bersama dengan mereka yang bakal menunaikan haji pada tahun ini. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, sebentar nanti Rina akan kongsikan tentang peluang untuk anda berinfak. Bagaimana untuk salurannya? Jom sama-sama kita saksikan selepas ini. Kita rehat seketika.
Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya di hari Jumaat kita nak tambahkan ganjaran pahala. Kadang-kadang kita terfikir bagaimana caranya untuk kita cari peluang untuk berinfak. Jangan risau, hari ini di MHI kita nak kongsikan tentang peluang infak dan wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Jadi untuk berbicara dan juga yang akan bercakap berkenaan dengan peluang ini dia saya nak perkenalkan Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Sheikh Roslan, AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Kita nak sentuh tentang pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang ni Ustaz. Kalau boleh dikongsikan apa agaknya status terkini pelaksanaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara dan seluruh penonton Malaysia hari ini. Pagi ini mengambil berkah hari Jumaat, kita bercakap berkenaan peluang mengumpul pahala melalui sumbangan dan dana pembinaan Masjid Kota Warisan. Mungkin para penonton tertanya-tanya, apakah keperluan mendirikan masjid di Kota Warisan ini? Untuk makluman sidang penonton, Kota Warisan Sepang Selangor telah diduduki oleh penduduk sekitar 20 tahun yang lepas. Dan hingga hari ini, bilangan penduduk telah mencapai seramai 32,000 dan jangkaan kadar populasi akan terus meningkat sehingga 100,000 menjelang tahun 2030 dan 90% masyarakatnya beragama Islam. Dan kita sedang berbicara tentang usaha untuk mewujudkan masjid yang pertama di Kota Warisan yang sangat diperlukan ini. Oleh itu, insya-Allah dengan pembinaan Masjid Kota Warisan ini, ia mampu menampung keperluan masyarakat di sini di samping para musafir, bakal haji dan tetamu Allah kerana kedudukannya yang strategik di antara Putrajaya dan KLIA dan Highway Seremban Shah Alam. Dan usaha ini telah mendapat kelulusan JAIS, kelulusan Perbadanan Wakaf Selangor dan yang terbaru pewartaan tanah pada 5 Januari 2023. Cuma kita perlukan suntikan dana dan infak dari para penonton yang budiman TV3 ini, insya-Allah. Baik, bila Ustaz sentuh tentang suntikan dana yang diperlukan, pastinya ramai dalam kalangan penonton yang menonton ketika ini nak tahu jugalah berapakah jumlah keseluruhan dana yang diperlukan bagi pembinaan Masjid Kota Warisan ini dan apa pula mungkin strategi dan pelaksanaan yang telah pun dilakukan saat ini, Ustaz. Baik. Pada ketika ini, untuk makluman, kita telah mendapat sekitar 3.8 juta kutipan. Dan kos pembinaan masjid ini adalah RM25 juta. Jadi antara usaha dan strategi pihak Jawatankuasa Pembinaan, kami membuat kutipan setiap hari Jumaat dari masjid ke masjid di seluruh Selangor dengan jumlah kutipan RM5,000 ke 10,000 sebulan. Tetapi melihat kepada graf kutipan ini, kami sangat-sangat perlukan bantuan infak dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton MHI yang budiman. Maka oleh itu, ada 4 kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Dan yang kedua, kita juga boleh scan QR code yang lebih praktikal. Kita juga menerima cek dan juga bank draft. Dan yang keempat, kita mengalu-ngalukan walk-in ke pejabat pengurusan masjid yang beralamat di level 2 nombor 35-2 Jalan Warisan Megah 1/5 Kota Warisan. Betul-betul berhadapan dengan Surau Jumaat Al-Hijrah Kota Warisan. Boleh waste Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan berada berhadapan surau tersebut. Tambahan pula kita juga telah mendapat pengecualian cukai daripada LHDN. InsyaAllah, 6 bulan berbaki tahun 2023, pihak AJK menyasarkan 50% kutipan dari kos anggaran berjumlah 12.5 juta supaya kita boleh mulakan pembinaan pada penghujung tahun ini. Kerana mengikut peraturan JAIS, projek pembinaan perlulah mencapai sasaran 50% dari anggaran kos. InsyaAllah, amin. Dan ada pelbagai cara sebenarnya untuk memudahkan penonton-penonton untuk mereka berinfak. Dan pastinya kita nak tahu jugalah dalam kita berinfak ini pasti ramai yang ingin mengetahui dari segi kebaikan berinfak dan juga berwakaf ni. Terutamanya Ustaz, apabila kita berinfak untuk membina masjid ini. Baik, antara motivasi yang boleh kita ambil, kelebihan orang yang bersedekah ini, dia akan mendapat perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perasan tak? Cuaca tak menentu. Betul. Kadang panas, kadang hujan, tiba-tiba ribut. Yeah. Walaupun cuaca yang panas ataupun hujan yang lebat, hari ini masih ada tempat untuk kita berteduh di sebalik bangunan-bangunan yang kukuh. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut idza samaa'un fatarat, sampai masa langit terbelah.
Sekarang dunia mengalami global warming, pemerangkapan gas rumah hijau yang mengandungi karbon dioksida, CFC, metana dan sebagainya yang menghalang dan merangkap haba dari terbebas keluar angkasa dan membenarkan bahang matahari menembusi bumi. Maka manusia di bumi kepanasan. Tapi satu masa nanti bukan sahaja lapisan ozon itu bocor tetapi langit terbelah. Dalam sistem suria hari ini, semua bintang, planet-planet, Uranus, Jupiter dan sebagainya berjalan mengikut orbit masing-masing. La syamsu tajri li mustaqarril laha. Tapi sampai masa Allah sebut wa idzal kawakibun tatharat, planet-planet akan berantakan, gugur bahkan bertembung antara satu sama lain seperti rantai mutiara yang terputus talinya. Hari ini kita tengok lautan yang masin tidak bercampur dengan lautan yang tawar, air masin kekal masin, tawar kekal tawar walaupun bertemu pada satu titik. Kerana Allah sebut bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada pemisah. Tapi satu masa wa idzal biharu fujirat, lautan itu diledakkan. Wa idzal qubur bu'thirat, semuanya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan baik dan buruk apa yang kita lakukan di dunia ini. Pada hari tersebut, bukit dan bukau kal'ahnil manfus, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Bayangkan Gunung Kinabalu, Gunung Everest, Gunung Jerai dan sebagainya berterbangan seperti ditiup, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu bagaimana pula dengan diri kita ini? Maka apabila hari tersebut telah tiba, semuanya telah roboh, hancur dan rata. Di mana lagi tempat untuk kita berteduh dan bernaung, melainkan mengharapkan naungan teduhan Allah Subhanahu wa taala. Dan berita baik yang ingin saya kongsikan, antara golongan yang akan mendapat teduhan naungan Allah taala ini, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuh. Orang yang bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah mendengar ucapan baginda Nabi SAW ini. Peluang sudah terhidang dan terbuka di hadapan skrin kaca TV. Ambillah peluang ini, raihlah kesempatan ini dalam menjalankan fungsi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada penghulu hari Jumaat yang pasti ada kelebihannya yang tersendiri. Insya-Allah, mudah-mudahan segala urusan dipermudah dan kita dapat sama-sama melihat pembangunan Masjid Kota Warisan Sepang ni, insya-Allah ya Ustaz. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Syekh Roslan, AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Kami nak berehat sekali lagi. Selepas ini Ani akan bawakan ada perkongsian yang kami nak berikan kepada anda. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali lagi bersama kami di Emir Syai. Ada kita nak wawarkan sesuatu? Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda sempat tadi. Ini dia Gen Z on Screen, di mana berminat kalau anda nak jadi pengacara sertai uji bakat pencarian Gen Z on Screen, serlahkan bakat anda muat naik video TikTok berdurasi 1 hingga 2 minit. Jadi pilih satu rancangan TV3 yang anda nak bawakan, sama ada melodi ke, wanita hari ini ke ataupun 999 serta, dan anda kena gunakan hashtag Gen Zone Screen Shah Alam. Jangan lupa tahu untuk tag TV3 Malaysia. Kalau terlepas, sebab saya cakap laju sangat, awak saksikan siaran ulangan ya di Facebook Live kami untuk anda dapat tahu informasi terkini. Baik, esok kita akan kembali lagi membawakan kepelbagaian air detox. Sedap ni. Ini mesti esok refreshing. Pagi-pagi kita nak belajar semua air yang fresh-fresh. Okey, esok Assalamualaikum tahu. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami sepanjang 1 jam bersiaran. Jaga diri. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.